Okey. Ini sumber asas haiwan daripada biri-biri, lembu. Lepas tu apa ni Aisyah? Aisyah ni. Ulat sutera. Ulat sutera. Pandai. Okey. Seterusnya petroleum. Minyak petroleum. Kita buat apa Aisyah? Minyak petroleum. Buat apa ni? Beg plastik, botol plastik, baju hujan, khemah dan payung. Payung berdasarkan kain sintetik. Kalau botol plastik yang mana yang keras tu berdasarkan daripada bahan dia plastik sebab kita guna acuan dia. Dan yang terakhir sumber asas dia batuan, ada rantai emas, barang pewter. Barang pewter tu yang shining, barang yang shiny, yang bersinar. Contoh yang ni, barang ni. Kita nampak dia warna silver, lepas tu dia bersinar. Itu kita panggil barang pewter. Dan tanah liat ni, daripada apa? Bahan dia kita boleh buat mangkuk seramik, batu bata. Okey. Dan hari ni kita nak tengok pasal sifat bahan. Tadi kita dah hari Selasa kita dah belajar dah bahan yang ada. Sekarang ni kita nak tahu sifat bahan-bahan yang kita guna buat objek tu, apa sifat dia. Macam mana kita nak tahu sifat dia? Okey. Sekarang kita tengok dua video. Bukan satu tapi dua video. Dua video. Ya, dua video Aisyah. Aisyah jangan tidur. Yang lain buka kamera. Maklimah nak tengok muka. Aisyah je buka kamera. Bagus. Satu. Galaxy Tab A7 ni siapa? Tulis nama. Maklimah tak tahu. Ya. Galaxy Tab A7. Siapa? Maklimah nak tahu nama nanti. Macam mana Maklimah nak tulis kehadiran? Ilyas. Ilyas. Okay. Kita tengok ni, dia buat uji kaji. Macam mana nak tengok sifat bahan tu. Awak boleh tengok dalam buku teks pun ada, tapi kalau yang ni lagi lari. Kita tengok Dan salam sejahtera. Mari kita belajar sifat bahan bahagian yang pertama. Sains tahun 4 KSSR Semakan. Objektif pembelajaran kita pada hari ini adalah kita ingin memerihalkan sifat-sifat bahan. Mari. Pada hari ini kita akan jalankan uji kaji bagi membuktikan sifat bahan, iaitu menyerap air atau tidak, terapung atau tenggelam dan juga sama ada objek tersebut mengalirkan elektrik ataupun tidak. Okay, ni eksperimen yang akan ditunjukkan ni, kita nak tengok objek tu serap air atau tidak, terapung ataupun tenggelam dan mengalirkan elektrik ataupun tidak. Mari jalankan uji kaji bagi menguji sifat bahan yang berada di sekeliling kita. Menyerap air ataupun tidak. Alat dan bahan: belon, tisu dapur, batu, kain kapas, plastik, dompet kulit, polisterina, sisip kaca, air dan jam randik. Langkah-langkah dia adalah titiskan air ke atas semua objek yang ingin diuji. Perhatikan air yang dititiskan di atas objek tersebut selepas 2 minit. Rekodkan pemerhatian ke dalam jadual. Mari kita perhatikan. Mula-mula kita titiskan air ke setiap objek yang kita ingin uji. Kita titiskan atas belon, tisu dapur, atas batu. Kemudian kita akan titiskan pula ke atas kain kapas dan juga plastik. Seterusnya kita akan titiskan ke atas dompet kulit ini. Seterusnya adalah ini adalah polisterina dan akhir sekali kita titiskan di atas
Sisip kaca, cikgu gantikan dengan cermin mata. Kita tunggu selama 2 minit bagi kita menyaksikan sama ada masihkah ada titisan air selepas ini. Bersedia? Kita dapat perhatikan masih ada objek yang mempunyai titisan air di atasnya. Betul tidak? Okay, yang ni dia nak tengok objek yang mana yang serap air, yang mana tak serap air. Bila kita letak air tu, ada objek yang serap air, maksudnya tak ada. Bila tak ada titisan atas objek tu, maksud dia serap air. Dan kalau ada titisan atas objek, dia tak serap air. Jadi bila dah kita letak air tu, titiskan air atas objek, barulah kita boleh tengok yang mana yang serap dan tak serap air. Bila dah kita tengok, bila dah kita perhatikan yang mana serap dan tak serap, barulah kita masukkan dalam jadual. Serap air. Mari kita rekodkan pemerhatian. Dalam jadual ini kita akan rekodkan hasil dapatan daripada uji kaji tadi. Objek yang pertama adalah belon. Ada titisan air bermaksud ia tidak menyerap air. Tisu dapur tak ada titisan air. Maksudnya dia dapur tiada titisan air. Dia menyerap air. Okey, batu. Batu ada tak tadi titisan air selepas 2 minit? Tak ada. Batu tak ada titisan air selepas 2 minit? Ada. Ada. Okey, kalau ada titisan air, maksud dia menyerap air ke tidak menyerap air? Kalau guna batu, awak titik letak air. Lepas tu dia tak ada masih ada lagi air atas batu tu. Maksudnya batu tu serap air ke tak? Tak. Tak serap air. Okey. Seterusnya kita tengok kain kapas. Kain kapas tak ada titisan air. Maksudnya dia menyerap air. Plastik ada titisan air. Maksudnya dia tidak menyerap air. Kalau dompet kulit dia ada titisan air, dia menyerap air. Okey, seterusnya polisterina. Ada titisan air, maksudnya tidak menyerap air. Dan sisip kaca, ataupun cermin mata ni, dia tidak menyerap air. Maknanya kita boleh tengok ada objek yang boleh serap air dan objek yang tak boleh serap air. Okey, cuba bayangkan kalau awak duduk di dunia ni, semua serap air. Macam mana tu kalau semua benda boleh serap air? Contoh, kalau guna payung, tiba-tiba payung tu serap air. Macam mana? Nanti kita basah kat dalam. Awak akan basah. Sebab tu dia ada objek objek yang ada ni dia sesuai dengan kegunaan seharian kita. Mari uji terapung atau tenggelam pula. Alat dan bahan, bekas plastik, Ini kita nak tengok langkah-langkah dia adalah isi air ke dalam satu benda bekas, yang terapung masukkan semua dengan objek yang ke mana dalam benda bekas, yang tak perhatikan terapung. kedudukan objek sama ada berada di atas atau Okey, sekarang kita kemudian tengok. adalah kunci. Kita masukkan pembaris, kita masukkan kunci, Seterusnya kita adalah masukkan giliran batu, bagi belon. kita masukkan belon. Lepas tu kita masukkan batang aiskrim. Okey, dan lepas tu kita masukkan penyedut minuman dalam air ni. Dan kita masukkan kain. Yang terakhir kita masukkan pensel. Lepas tu bila kita tunggu dan kita tengok. Kita dapat tengok ada objek yang terapung dan ada objek yang tenggelam. Objek yang terapung ni duduk ke atas dan yang tenggelam tu duduk di bawah ni. Pandai tu. Ni objek yang terapung. Dia duduk di atas permukaan air. Dan yang berat dia akan tenggelam.
Okey, lepas tu kita masukkan dalam jadual. Okey, objek dia batu. Batu berada di bawah. Inference ni sebab dia. Kenapa dia ada di bawah? Dia tenggelam. Okey. Tadi apa lagi seterusnya? Pembaris. Pembaris tadi ada duduk atas permukaan atas. Jadi dia terapung. Kunci di bawah dia tenggelam sebab dia berat. Belon terapung. Batang aiskrim terapung. Penyeduh minuman pun terapung. Kain kapas tenggelam. Dan yang terakhir pensel. Pensel tadi berada di atas. Maksud dia terapung. Kalau awak masuk dalam air, terapung ke tenggelam? Tenggelam. Ya ke tenggelam? Terapung. Betul ke? Yang mana satu terapung ke tenggelam? Terapung. Au. Tenggelam. Terapung. Kalau awak tahan nafas, Terapung. awak akan terapung tapi setengah badan awak akan ada di dalam air. Okey. Tengok seterusnya, kita nak tengok yang mengalirkan arus elektrik ataupun tidak. Yang mana objek yang mengalirkan arus elektrik dan tidak mengalirkan arus elektrik. Okay, sekarang kita tengok. Ni kita kena bina lita. Kena ada bahan-bahan dia. Apa yang ada? Belon, lidi, kunci, sudu besi, plastik, tali kulit, duit shilling dan kerajang aluminium. Kerajang aluminium ni aluminium foil yang mak awak buat bakar ikan ataupun buat apa? Baking. Okey. Kita tengok uji kaji dia. Okey, yang pertama kita ambil belon ni kita letak. Nak tengok mentol ni menyala ke tak? Darjah 2 kita pernah buat hari tu. Okey. Dah kamu mana? Okey, kita tengok belon. Kita letak belon, mentol ni tak menyala. Okey, kita tukar pula letak lidi. Kita tengok mentol menyala ke tak kalau letak lidi? Mengalir. Menyala ke tak kalau letak lidi? Lidi kayu ni. Tak menyala. Pandai. Okey. Seterusnya kita tukar pula letak kunci. Kunci ni, mentol ni menyala ke tak? Okey, cuba tengok. Bila kita tukar kunci, mentol ni menyala. Okey. Kita test pula. Selain pula apa? Sudu pula. Kita test sudu. Tengok mentol tu menyala ke tak? Menyala. Okey. Kita tukar pula dengan objek seterusnya. Sudu tu, okey, dia boleh mengalirkan arus elektrik. Kita ambil pula plastik. Okey, plastik. Kita letak, tengok menyala ke tak mentol. Kalau tukar letak plastik, tak menyala. Good. Tengok. Dia tak menyala pun mentol kat sini. Okay, seterusnya kita letak tali kulit. Tapi ni dia letak dompet sebagai ganti. No, tak menyala. Mentol tak menyala pun. Okey. Dan seterusnya kita tukar dengan sheet duit shilling. Okay, duit shilling. Kita tengok menyala. Pandailah Isha ni. Okey. Duit shilling. Mentol ni akan menyala. Dan yang terakhir kerajang aluminium ataupun aluminium foil. Kita tengok menyala ke tak menyala aluminium foil ni. Mentol tu menyala bila kita letak aluminium foil.
Okey, sekarang kita masukkan dalam jadual. Okey, bila berkaitan dengan elektrik, awak kena ingat dua ni. Konduktor dan penebat. Konduktor tu apa? Siapa ingat konduktor tu apa ni? Dah ada dah tulis kat sini. Konduktor tu mengalirkan arus Elektrik. ya. Kalau penebat kita balik. Mengalir arus elektrik. Kalau penebat tak mengalirkan arus elektrik. Kalau konduktor ni mengalirkan arus elektrik. Okey, sekarang kita tengok objek tadi. Nak masukkan dalam ni. Dalam jadual. Okey, objek yang pertama. Aziz, jangan conteng Aziz. Okey, kita tengok belon. Mentor tidak menyala. Mentor tak menyala tu maksud dia tak mengalirkan arus elektrik. Dia penebat. Tak mengalir. Okey, lidi. Lidi tadi Tak mentor menyala. mengalir. Mentor tak menyala. Kalau mentor tak menyala, konduktor ke penebat? Penebat. Andai. Penebat. Dia tak mengalirkan arus elektrik. Okey, kunci. Mentor menyala. Bila menyala, dia konduktor. Dia mengalirkan arus elektrik. Okey, sudu besi. Mengalir. Kalau sudu besi, mentol menyala. Kalau menyala, konduktor. Good. Okey, plastik. Plastik tadi mentol menyala ke tak? Menebat. Mentol tadi menyala ke tak kita guna plastik tadi? Kita tengok tu. Mengalir. Tak menyala. Okey, kalau tak menyala, konduktor ke penebat? Tak menyala. Penebat. Dia tak mengalirkan arus elektrik. Inference dia penebat. Okey, tali kulit. Tali kulit tadi dompet yang digunakan tadi. Mentol tak menyala. Bila tak menyala tu penebat. Okey. Duit shilling. Mentol menyala tadi duit shilling. Bila menyala, dia inference dia konduktor. Dan kerajang aluminium. Kerajang aluminium ni mentol menyala. Bila menyala, inference dia konduktor ke penebat? Konduktor. Bagus. Okey. Okay, sekarang kita tengok ada objek yang penebat dan ada objek konduktor. Kalau semua benda konduktor, apa akan jadi? Contoh kalau pegang ni, besi yang kat ni. Kalau dia bukan, tak nak menilai langsir. Contoh langsir. Langsir kalau dia konduktor. Macam mana? Tiba-tiba awak letak benda yang boleh alirkan arus elektrik, zap, awak dah current nanti. Okey. Seterusnya kita nak tengok, ada dah gambar yang kedua, video yang kedua. Ada 3 lagi yang kita nak test. Tadi kita test bahan yang apa, kita nak tengok apa tadi mula-mula tadi? Kita nak tengok benda yang apa dia? Video tadi. Mula-mula tadi. Yang apa, objek yang menyerap ataupun tidak. Lepas tu kita nak tengok sifat bahan menyerap air ataupun tidak menyerap air. Kalau ada titisan, kalau tak ada titisan air, tu serap air. Kalau ada titisan air pada objek tu tak serap air. Dan sifat bahan yang kedua, terapung ataupun tenggelam. Okey. Yang ketiga. Yang ketiga apa tadi? Mengalirkan arus elektrik ataupun tidak. Kalau mentol menyala tu konduktor dan mentol tak menyala tu penebat.
Ingat 3 ni dulu. Menyerap air ataupun tidak, terapung atau tenggelam, dan yang ketiga mengalirkan elektrik ataupun tidak. Okey, penebat tu apa dia? Penebat tu apa Aisyah? Penebat tu apa? Memang tak dengar Sofia cakap apa. Okey. Adam Darwish. Penebat tu apa Adam Darwish? Adam Darwish. Tahan haba. Penebat. Penebat tu Alif panas. bahan panas. Baru tadi Fatimah cakap. Penebat tu Alif Farhan. Apa dia penebat tu Alif Farhan? Alif Farhan. Tak ada juga. Anas. Tidak dapat mengalirkan elektrik. Penebat tu tak boleh nak mengalirkan tidak mengalirkan arus elektrik. Tidak mengalirkan elektrik. Yes, good. Kalau konduktor? Tidak mengalirkan elektrik. Boleh mengalirkan arus elektrik. Good. Okey, tu baru 3 tadi. Sekarang kita nak tengok lagi 3 sifat bahan. Sains tahun 4 KSS1 bagi objek yang beralaskan penembusan cahaya mengalirkan haba. Okey, dan sifat bahan seterusnya kebolehan penembusan cahaya dengan mengalirkan haba atau tidak, dan kekenyalan. Kita nak tengok objek yang mana yang boleh tembus cahaya, yang mana yang boleh alirkan haba, maksudnya panas ataupun tidak, dan yang mana objek yang kenyal. Kita ada 10 minit lagi. Dan sama ada sesuatu objek itu kenyal ataupun tidak. Krim, kertas suri, Okey, plastik sekarang ni berwarna. kita tengok penembusan cahaya. Kita perlukan belon, plastik lutsina, kertas berwarna, sisip kaca, batang aiskrim, kertas suri, plastik berwarna, cardboard dan lampu suluh. Okey. Kita nak test yang mana yang boleh tembus cahaya. Okey. Okey, sekarang ni kita tengok. Kita test dulu tengok belon. Boleh tembus cahaya ke tak? Okey, sekarang ni belon kita letak depan lampu suluh, kita buka. Okey. Bila kita letak belon depan cahaya, ada tak cahaya yang tembus kat sini? Tak ada kan? Ada. Tak ada. Okey, ni kertas plastik lutsina. Ada cahaya, dia boleh tembus cahaya. Kertas berwarna, tengok. Boleh tembus tak? Tak boleh kan, dia jadi gelap terus. Dan sisip kaca ni, okey, kita gantikan dengan cermin mata. Boleh tembus cahaya. Batang aiskrim, tengok dekat batang ni, yang ni, bayang batang ni. Tak boleh tembus cahaya. Bila kertas suri ni boleh menembus sebahagian sahaja cahaya. Ada cahaya. Okey, bila kertas pula plastik berwarna. Plastik berwarna sebahagian je dia boleh tembus, sebab tu kita nampak cahaya dia warna oranye. Ikut warna plastik tu. Dan bila cardboard, cahaya tak boleh tembus. Tengok gelap terus kat belakang. Okey, sekarang kita masukkan dalam jadual. Okey. Bila inference, ingat yang kita belajar cahaya. Sebelum ni, lutsina, cahaya boleh tembus. Kalau lut cahaya, sebahagian saja. Dan kalau legap, tak ada langsung cahaya yang boleh tembus. Jadi, ni kenapa kita perlu tahu untuk lutsina, lut cahaya, legap ni, sebab kita nak masukkan dekat inference. Contoh, bukan contoh. Okey, kita masukkan dalam jadual. Objek yang pertama tadi belon.
Belon tadi, cahaya di dinding tadi cerah ke kurang cerah ataupun tak ada cahaya? Tak ada cahaya. Kalau tak ada cahaya, yang mana satu? Lut sinar ke, lut cahaya ke, legap? Legap. Pandai. Seterusnya, selepas belon tadi, plastik lut sinar. Plastik lut sinar, pemerhatian cahaya dekat dinding tadi? Cerah. Tu lut sinar. Bila cerah, maksudnya lut, inference dia lut sinar. Cahaya menembusinya. Okey. Seterusnya, kertas berwarna. Tak ada cahaya. Tu legap. Sisip kaca. Cerah. Bila cerah, lut sinar. Maksudnya cahaya boleh menembusinya. Batang aiskrim. Batang aiskrim. Separuh. Tak ada cahaya batang aiskrim tadi. Dia legap. Ya, dan kertas surih. Kertas surih ni yang mana? Cahaya tadi cerah ke, kurang cerah ke, tak ada cahaya? Dia nampak sebahagian saja tadi. Kurang. Kurang cerah. Dia lut cahaya bila kurang cerah. Okey, plastik berwarna. Plastik berwarna, dia kurang cerah. Ada cahaya. Ada cahaya tadi plastik berwarna. Tapi dia, sebahagian sahaja cahaya yang menembusinya. Sebab itulah kita nampak warna dia, cahaya pada dinding tu ikut warna plastik tu. Okay, dan yang terakhir tadi kita tengok apa dia? Selepas plastik berwarna, cardboard. Cardboard tu tak ada cahaya. Bila tak ada cahaya tu legap. Reference dia legap. Okey. Okey, yang ni mengalirkan haba ataupun tidak. Sekarang kita tengok. Semua objek ni kita nak check. Kita rendamkan dalam air panas. Kenapa tak? Kita rendamkan objek-objek ni. Kita rendamkan dalam air panas. Kita akan lekatkan objek pada lidi. Sentuh bahagian atas objek untuk tentukan keadaan awal. Isi air panas dalam bekas dan rendam objek tersebut selama 5 minit. Sentuh hujung setiap objek selama 5 minit. Bandingkan dengan keadaan awal. Okay. Mari kita catatkan keputusan. Objek ini kita akan guna. Okay, kalau haba ni pun sama juga. Kita tengok konduktor dengan penebat. Konduktor mengalirkan haba, penebat tidak mengalirkan haba. Okey, sekarang kita tengok objek yang pertama. Kerajang aluminium. Okey, kerajang aluminium bila kita rendam dalam air panas, kita rasa panas ke tak? Rasa panas sebab inference dia konduktor. Dan batang aiskrim, tak ada perubahan. Dia kan kayu. Tadi ingat kita tengok yang mengalirkan arus elektrik ke tak? Batang aiskrim tak mengalirkan arus elektrik. Jadi dia tak boleh mengalirkan haba jugalah. Dia penebat. Tudu plastik, penebat. Polistrina, penebat. Plastik jernih pun penebat. Sebab dia tak boleh alirkan haba. Belon, penebat. Dan sudu besi. Dia akan rasa panas bila kita rendam dalam air panas. Dan dia konduktor. Sekarang ni kita nak tengok kekenyalan bahan. Kita akan uji belon, tali kulit, gelang getah, spring, sudu plastik, batang aiskrim, pensel dan juga penyedut minuman. Langkah-langkahnya kita akan pegang dan tarik belon menggunakan kedua-dua belah tangan. Lepaskannya semula. Kita akan perhatikan perubahan pada belon dan langkah-langkah ini akan diulang menggunakan objek lain yang ingin diuji. Kekenyalan ni kita tengok bila kita tarik objek tu,
dia berubah ke tak bentuk dia? Dia boleh ditarik ataupun tidak. Okey, sekarang kita tengok bahan dia. Kita guna belon, kulit semua ni. Belon, bila kita tarik, dia boleh tarik. Maksudnya belon ni kenyal. Okey, bila dompet ni ataupun kulit, barangan kulit, boleh ditarik ke tak? Tak, boleh. Okey, getah ni. Bila tarik, mestilah kita boleh tarik dan ni kenyal. Dan spring. Bentuk asal. Giliran spring pula. Spring cikgu kecil sahaja. Kita akan regangkan spring ini, kemudian kita lepaskan. Ia kembali ke bentuk asal. Regangkan Bila sekali kita lagi. regang dan dia kembali kepada ke bentuk bentuk asal. asal. Ia Itu dia. bermaksud kenyal. Kenyal. Seterusnya adalah giliran sudu. Kita akan regangkan sudu, kita akan tarik ke dua hujung. Apa berlaku? Tiada perubahan. Sudu kita tarik, tak ada perubahan. Lepas tu batang aiskrim bila kita tarik pun tak ada perubahan. Jadi dia tak kenyal. Lepas tu plus es penyedup minuman. Bila kita tarik pun tak kembali pada bentuk, dia tak boleh nak tarik. Jadi dia tak kenyal. Okey, nanti kita sambung lagi sebab masa dah nak habis. Maklimah akan bagi link untuk awak jawab quiz. Dari situ maklimah akan tengok siapa yang jawab dan siapa yang tak jawab. Okey, itu sahaja untuk kelas kita hari ini. Kita baca doa selepas belajar. Yes,